Murid seluruh negara kini berdepan dengan cabaran bagaimana untuk menyesuaikan diri, mengadaptasi kepada normal baru iaitu kepada pembelajaran dalam talian. Apabila hampir 40% murid tidak mempunyai peranti elektronik, ini menimbulkan persoalan mengenai persediaan murid dan guru dalam menghadapi perubahan digital ini, terutamanya bagi mereka di luar bandar. Assalamualaikum dan hai semua. Dah tengok kan bingkisan video sebentar tadi? Jadi, dah tahu dah tajuk perkongsian saya pada hari ini? Betul. Tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah cabaran pembelajaran secara dalam talian ataupun disebut sebagai ODL. Okey. Seperti yang umum mengetahui, semenjak Malaysia dikenakan PKP pada 18 Mac 2020, sektor pendidikan yang merangkumi IPT, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga tadika telah ditutup dan pelajar perlu meneruskan sesi pembelajaran mereka secara online di kediaman masing-masing. Apabila berlakunya situasi seperti ini, memang banyak sangat halangan dan cabaran. Jadi saya akan berkongsi beberapa daripada cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ketika meneruskan sesi pembelajaran secara dalam talian. Yang pertama adalah kemudahan capaian internet. Tak semua pelajar mampu untuk mempunyai kemudahan internet yang baik dan stabil untuk melayari laman web ataupun kelas-kelas di atas talian sepanjang masa. Okey, mengambil contoh yang telah membuka mata rakyat Malaysia, seorang pelajar dari pedalaman Sabah iaitu saudari Viviona yang telah memanjat pokok di kampungnya bagi menjawab peperiksaan secara online telah menyedarkan rakyat Malaysia bahawa masih terdapat kawasan yang tiada ataupun susah untuk mendapat capaian internet yang baik. Okey, sehingga ke tahap itu susahnya sampai kena panjat pokok, panjat bukit. Okey, malah ada yang perlu keluar dari tempat tinggal mereka dan pergi ke bandar-bandar besar. Okey. Okey. Isu yang kedua tentang cabaran pembelajaran dalam talian ini adalah tiada kelengkapan gadget. Okey. Sesi ODL ni memerlukan pelajar untuk menggunakan laptop atau telefon bimbit sebagai medium berkomunikasi dengan tenaga pengajar. Kebanyakan keluarga pula hanya mempunyai 2 telefon bimbit iaitu ibu dan ayah. Okey. Agak-agak macam mana mereka nak bahagikan kalau ada 4 orang anak dengan hanya 2 telefon bimbit pada satu masa yang sama. Jadi agak susah untuk membagikan kegunaannya antara anak-anak. Okey, ini menjadi penghalang untuk pelajar berinteraksi dengan tenaga pengajar. Yang ketiga pula adalah suasana yang kondusif. Okey, tidak semua orang mampu untuk menyediakan kemudahan lengkap seperti mana kita berada di kampus atau di sekolah. Okey, tetapi dengan suasana yang di rumah itu, pelajar perlulah beradaptasi dan menggunakan kemudahan yang ada ketika itu untuk meneruskan juga sesi pembelajaran mereka, dan perkara itu semua tidak akan mematahkan semangat mereka untuk meneruskan pembelajaran. Yang keempat adalah tahap keberkesanan pembelajaran itu sendiri. Apabila kita belajar secara dalam talian, agak susah untuk kita berkomunikasi secara terus dengan tenaga pengajar seperti pensyarah atau guru dan juga rakan sebaya. Ini menyebabkan kita mengalami sedikit gangguan konsentrasi ataupun gangguan kefahaman kita terhadap sesuatu perkara dalam pembelajaran itu. Okey, seperti contoh kalau kita tak faham sesuatu perkara tu, kalau secara bersemuka kita boleh je terus tanya. Okey, dan pengajar pun boleh terus bagi jawapan kat kita. Tapi waktu ODL ni mungkin kita kena message dulu lecturer atau cikgu, lepas tu diorang akan take time untuk reply sebab diorang pun ada komitmen yang lain dekat rumah diorang, dekat rumah mereka, sebab mereka pun perlu mengajar dari rumah. Manakala cabaran yang terakhir atau cabaran yang kelima adalah penyalahgunaan internet. Okey, di sini saya nak huraikan bahawa
apabila kita menggunakan internet ataupun kita belajar secara online ni, kita akan lebih banyak masa terluang dengan telefon. Okey. Jadi di situ akan berlaku penyalahgunaan internet kerana kita rasa kita belajar tapi sebenarnya kita tengah melayari social media, kita main game, kita tak belajar pun sebenarnya. Jadi telah berlaku penyalahgunaan internet di situ dan telah berlaku pembaziran masa. Okey, banyak lagi sebenarnya cabaran-cabaran dan halangan yang dihadapi oleh pelajar bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia berkenaan dengan ODL ni. Kerana ini merupakan pertama kali kita berada dalam situasi ini. Jadi harapan saya kepada pelajar-pelajar yang sedang atau masih meneruskan sesi pembelajaran secara dalam talian ini, anda tidak putus asa dan tidak putus semangat untuk belajar. Okey, walaupun kita tidak bersemuka dengan lecturer ataupun dengan cikgu, tetapi anda masih kuat semangat dan masih berminat untuk meneruskan pembelajaran. Dan saya juga berharap semoga dunia kita kembali pulih dan kita boleh hidup semula normal seperti sedia kala. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.